Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Hore, 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 hore. Anwar akhirnya ditakdirkan menang besar, mengalahkan ramai orang. Anwar Ibrahim seringkali diejek, diacah, bahkan dikecam, dan macam-macam lah yang dilakukan kepada Anwar Ibrahim. Tapi tahukah Anda bahwa dialah Perdana Menteri yang sekarang ini amat sibuk untuk membangun Malaysia, memulihkan Malaysia daripada kerosakan-kerosakan yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Anwar Ibrahim sibuk memulihkan Malaysia. Pertama, kerana langkah Sheraton. Anda pasti masih ingat, kerana langkah-langkah Sheraton, langkah-langkah politik yang menyebabkan ketidakstabilan Malaysia. Selain daripada itu, kegagalan pemimpin-pemimpin, kegagalan kerajaan-kerajaan yang selepas pasca COVID-19, pandemik COVID-19 juga perlu diselesaikan oleh Anwar Ibrahim. Dan banyak lagi lah yang kita nak sebut. Hutang kerajaan yang telah bertimbun-timbun diwariskan ataupun terpaksa diwarisi oleh Anwar Ibrahim untuk dibayar. Kedudukan keuangan, defisit keuangan yang tinggi, nilai keuangan fiskal kita yang agak tidak menentu, dan macam-macam lagi lah. Bahkan keyakinan para pelabur yang telah terhakis oleh beberapa rentetan episod ketidakstabilan politik Malaysia turut menjadi beban kepada Anwar Ibrahim. Tapi kali ini dipetik daripada Harapan Daily menulis Anwar sebenarnya terlalu perform, bukan sekadar acah-acah. Saya secara pribadi memang saya setuju dengan tajuk ini. Anwar betul-betul terlalu perform. Sehingga kalau kita perhatikan, Anwar Ibrahim waktu persidangan parlimen, dia ada di sana. Sekejap lagi tiba-tiba dia ada di Mesir. Tiba-tiba lagi dia ada di Jordan. Tiba-tiba pula dia ada di Amerika. Tiba-tiba dia ada di Eropah. Bukankah itu terlalu perform? Saya kadang-kadang terfikir juga, bila waktu untuk Anwar Ibrahim ni nak berehat, tidurkah, makan, minum petang, bersantai-santai dan sebagainya. Sedangkan ada beberapa pemimpin daripada Parti Pembangkang, bahkan ada pemimpin Parti Pembangkang yang baru-baru ini mahu memohon pula pasport beliau untuk dilepaskan bagi membawa keluarga bercuti. Anwar Ibrahim tak tahulah bila dia nak bercuti. Saya pun belum lagi nampak mana-mana berita yang Anwar Ibrahim nak cuti. Dia ni sibuk ke sana ke sini untuk menyelesaikan masalah negara. Jadi betullah seperti tajuk ini. Anwar terlalu perform dan bukan sekadar acah-acah. Ditulis oleh Muhammad Fairuz Al-Qasas daripada Harapan Daily. Kata beliau, saya ada buat status. Saya kata disebabkan Anwar terlalu perform, maka beliau difitnah. Pembangkang tak ada idea nak lawan. Kecuali fitnah. Tak cukup beliau, isteri beliau, Dr. Wan Azizah Ismail sekarang pun sibuk juga difitnah oleh orang-orang tertentu. Yang kononnya Wan Azizah bersama dalam majlis kerajaan Yahudi. Sedangkan gambar tersebut telah pun dipotong-potong. Dan kedapatan sudah pun kantoi besar memalukan diri sendiri. Banyaklah komen membanjiri. Ada ramai juga geng sebelah sana masuk dan pertikai soal Anwar terlalu perform itu. Adik, kalau kau kenalah faham konteks ayat dan situasi. Dr. Wan Azizah difitnah kononnya dalam majlis kerajaan Yahudi. Sedangkan kononnya Anwar acak-acak ke Timur Tengah. Kononnya nak tunjukkan yang perjuangan Anwar berkenaan Palestin ini lakonan saja. Sedangkan isteri sendiri geng Yahudi, kata mereka. Ditambah pula naratif pemuda Palestin dalam rancangan KS yang kata, kononnya Anwar tidak cukup cakna soal Palestin hinggakan video tersebut dijadikan bahan sebaran fitnah pihak pembangkang. Sebenarnya, Anwar sudah terlalu perform bab Palestin ini sebagai Perdana Menteri. Sebelum perang lagi, Anwar sudah bawa isu ini dalam mesyuarat ASEAN. Dalam ASEAN pun Anwar sebut bab Palestin beberapa kali. Sebenarnya termasuk dengan China, Korea dan India. Hadir pula mesyuarat agung PBB cakap lagi soal Palestin depan delegasi dunia termasuklah dari Israel.
Apabila berlaku serangan Gaza, Anwar umum bantuan segera 1 juta ringgit Malaysia. Masuk parlimen dalam belanjawan lagi 10 juta ringgit dan kumpul pula bersama GLC dan lain-lain RM 100 juta ringgit. Anwar segera telefon beberapa pemimpin dunia seperti Erdogan dan telefon juga Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Anwar secara tegas menolak gesaan Barat dan EU supaya mengecam Hamas. Malah Anwar sebut dengan berani, kami ada hubungan dengan Hamas dulu dan sekarang. Anwar hantar delegasi ke mesyuarat khas OIC berkenaan isu Palestin. Anwar sertai mesyuarat ASEAN GCC iaitu negara-negara Teluk. Anwar juga suarakan isu Palestin. Inilah yang sangat-sangat pofem. Selepas negara ASEAN lain balik, Anwar buat perjumpaan khas dengan Perdana Menteri Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Bincang isu Palestin dan cuba dapatkan sokongan Arab Saudi. Saudara sekalian, selepas itu Anwar pula terbang ke Turki. Jumpa pula dengan Presiden Turki. Bincang lagi dan rancang untuk bantu Gaza. Tidak cukup dengan itu, Anwar terbang pula ke Mesir sebab Mesir ini yang pegang sempadan Rafah Gaza. Satu-satunya pintu masuk ke Gaza. Anwar jumpa Presiden Mesir As-Sisi. Pasti dalam perbincangan adalah untuk buka pintu sepadan seluas-luasnya supaya bantuan boleh masuk. Anda nampak negara lain, khususnya pemimpin utama negara lain buat perkara ini? Itulah sebabnya Anwar terlalu pofem bab sokongan kepada Palestin. Ini bukan acah-acah. Ini tahap pergi rayu macam anak sendiri ada terperangkap di situ. Balik KL, malam ini ada pula Anwar buat perhimpunan sokongan untuk Palestin. Aduh, banyak betul tenaga Anwar nih. Bersungguh betul Anwar Ibrahim melakukannya. Tapi masih ada walaun yang sanggup fitnah macam-macam. Siap nak bom ajijah lagi. Otak letak mana? Dan lagi, untuk pengetahuan Anda yang tidak follow media Anwar, selang masa perbincangan untuk presiden pada setiap negara Anwar pergi itu, macam-macam beliau lakukan. Anwar sempat juga tarik pelabur, tanda tangan MOU, bantu selesaikan kes-kes rakyat. Contohnya pelajar Malaysia di Al-Azhar. Jumpa rakyat Malaysia di sana. Ada jumpa ulama Al-Azhar juga. Anda buta hati lagi, terpulanglah. Tugas saya menerangkan dan sesekali saya juga akan menyerang kepada golongan yang melampau. Kata penulis artikel ini yaitu Muhammad Fairul Al-Qasas. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda sekalian? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.